Bab lahamah, tiada burung hantu ataupun tiada hamah, yakni penjelmaan ruh yang mati kepada ke dalam tubuh makhluk yang lain. Itu satu makna yang lain. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, la adwa wala safara wala hamah, tiada jangkitan, tiada safar dan tiada hamah. Qala a'rabi, seorang A'rabi berkata, wahai Rasulullah, kenapa kau unta takunu fil ram, berada di tengah padang pasir macam kijang-kijang. Selepas itu unta yang berkurap bercampur baur dengannya. Lalu unta yang berkurap itu menyebabkan yang lain-lain berkurap. Rasulullah SAW pun berkata, faman a'dal awal, siapakah yang menjangkitkan, siapakah yang melaratkan yakni penyakit kepada yang pertama. Diriwayatkan daripada Abi Salamah bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali orang yang mempunyai binatang sakit atau tuan kepada binatang yang sakit membawa binatangnya kepada tuan binatang-binatang yang sihat. Abu Hurairah menafikan hadis yang pertama. Qulna, alam tuhaddath, bukankah engkau telah diceritakan hadis bahawa tiada jangkitan. Faratana, dia pun mengucapkan sesuatu dengan bahasa Habsyah. Qala Abu Salamah, Abu Salamah berkata, fama ra'aituhu nasiya hadithan ghairahu, saya tidak pernah melihat dia terlupa sesuatu hadis selain daripada hadis ini. Babun la adwa, tiada jangkitan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tiada jangkitan. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, saya mendengar Abu Hurairah daripada Nabi SAW bersabda, la yuridul mumrid alal musih, jangan tuan binatang yang sakit membawa binatangnya kepada tuan yang mempunyai binatang-binatang yang sihat. Diriwayatkan dengan sanad Zuhri daripada Sinan bin Abi Sinan Ad-Du'ali bahawa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la adwa, faqama a'rabiyun. Tadi juga, faqala ara'aital ibil, bagaimana dengan ibil, yakni unta yang berada di padang pasir itu macam kijang-kijang. Lepas itu mari unta yang berkurap jadi kurap, kena kurap orang lain-lain itu. Qala Nabi SAW, faman a'dal awal, siapakah yang melaratkan penyakit itu kepada yang pertama. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, sabdanya, la adwa wala tirata, tiada jangkitan dan tiada sempena buruk dengan burung dan sebagainya. Wa yu'jibuni al-fa'al, aku suka kepada fa'al. Qalu wa mal fa'al, apakah fa'al itu? Katanya, al-kalimatut thayyibah, yaitu ucapan yang baik. Bahawa yuzkaru fi sammin Nabi SAW, ini bab hadis yang disebutkan di dalamnya tentang racun yang diberikan kepada Nabi SAW. Hadis itu diriwayatkan oleh Urwah daripada Aisyah daripada Nabi SAW. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya bila Khaybar dikuasai, ditakluk, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing yang dimasukkan ke dalamnya racun ataupun yang diracuni. Rasulullah SAW pun berkata, kumpulkan kepadaku semua orang-orang Yahudi yang ada di sini. Maka dihimpunkanlah mereka itu untuk menghadap Nabi SAW. Rasulullah SAW pun berkata kepada mereka, saya akan bertanya kamu tentang sesuatu. Adakah kamu akan bercakap benar, akan menceritakan dengan benar tentang soalan aku itu? Mereka berkata, ya wahai Abul Qasim. Rasulullah SAW pun kata kepada mereka, siapa ayah kamu? Qalu abuna fulan, ayah kami ialah fulan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kadzabtum, dusta kamu, bahkan ayah kamu fulan. Faqalu sadaqta, mereka pun kata benar. Dan tepat itu. Faqala hal antum sadiqiyya an syai'in, adakah kamu akan bercakap benar dengan aku tentang sesuatu yang aku tanya kamu nanti? Mereka berkata, ya wahai Abul Qasim, kalau kami berdusta dengan engkau, engkau akan tahu juga dusta kami, sebagaimana engkau telah mengetahui dusta kami tentang ayah kami tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada mereka, tanya mereka, man ahlun nar, siapakah ahli neraka? Mereka berkata, kami akan berada di dalamnya sekejap, kemudian kamu akan mengganti kami di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bersabda, ikhsa'u fiha, hinalah kamu di dalamnya. Ikhsa'u fiha, hinalah kamu di dalamnya. Demi Allah, kami tidak akan mengganti kamu di dalamnya selama-lamanya. Tsumma qala lahum, kemudian dia pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada mereka, adakah kamu akan bercakap benar tentang sesuatu yang akan kutanya kamu tentangnya nanti? Mereka berkata, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu bubuh racun dalam kambing ini? Mereka berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang mendorong kamu berbuat begitu? Mereka berkata, kami mahu kalau engkau pendusta, supaya kami tenang, tak ada lagi menghadapi kamu, supaya kami tenang daripada gangguan kamu. Dan kalau kamu benar-benar Nabi, lam yadurrak, racun itu tidak akan mengapa-apakan kamu, tidak akan memudaratkan kamu. Babu syurbis sam wa dawaibi, ini bab minum racun, berubat dengannya, dengan apa-apa yang ditakuti, dan berubat dengan sesuatu yang tidak baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sulaiman, katanya saya mendengar Zakwan menceritakan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang mencampakkan dirinya dari bukit atau gunung, lalu dia membunuh dirinya, dia akan berada dalam neraka Jahannam. Dia akan mencampakkan dirinya dalam neraka Jahannam itu khalidan, buat selama-lamanya, kekal di dalamnya sampai bila-bila. Sesiapa yang menghirup racun lalu membunuh dirinya, racun itu akan berada di tangannya, dia akan meminumnya dalam neraka Jahannam, kekal buat selama-lamanya, kekal dan abadi dalam neraka Jahannam itu buat selama-lamanya. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu yang tajam, maka benda tajam itu akan berada di tangannya, dia akan menikam dengan benda itu ke perutnya dalam neraka Jahannam, dalam keadaan kekal abadi buat selama-lamanya di dalamnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad, katanya saya mendengar ayah saya yang Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan pada waktu pagi 7 biji tamar ajwah, tidak akan memudaratkannya pada hari itu racun ataupun sihir. Bab albanil utun, ini apa ni, susu himar ataupun keldai betina. Utun itu maknanya keldai, khusus untuk keldai betina. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Tha'labah Al-Khushani, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan setiap binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring. Qala Zuhri berkata, saya tidak mendengarnya sehinggalah saya pergi ke Syam. Laith menambahkan, Yunus menceritakan kepadaku daripada Ibnu Syihab, katanya, wa sa'altu, saya bertanya dia, ini Abu Idris, hal yatawadda'u, adakah kena berwudu? Au tushrabu albanul utun, ataupun boleh diminum susu unta itu, au mararatus sabah, ataupun
hempedu, binatang buas, ataupun air kencing unta. Qala, katanya orang-orang Islam dahulu selalu berubat menggunakannya. Wala yarawna bidzalika ba'san, dan mereka tidak menganggap ada apa-apa masalah dengan menggunakannya itu. Adapun albanul utun, yakni susu keldai, kami telah mendapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dagingnya, yakni dari memakan dagingnya. Tetapi kami tidak mendapat tahu larangan ataupun perintah tentang susunya. Adapun mararatus sab', yakni hempedu binatang buas, qala Ibnu Syihab berkata, Abu Idris Al-Khawlani menceritakan kepadaku bahawa Abu Tha'lab Al-Khushani menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan kulli dhi nabin minas siba', setiap binatang buas yang bertaring. Bab, bila ataupun jika lalat terjatuh ke dalam bekas, yakni makanan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ataupun jika lalat jatuh dalam bekas seseorang dari kamu atau sesiapa saja di kalangan kamu, falyaghmishu kullahu, maka selamkan semuanya, semua lalat itu, selamkan ke semua lalat itu. Thumma liyatlahu, kemudian buangkannya, kerana pada salah satu dari dua sayapnya ada penawar. Pada satu sayapnya ada penawar, dan pada satu lagi ada penyakit. Baiklah, kita tengok dulu sini. Anda tidak nak bahas panjang dah lahamah itu, sebab jumpa dah berapa kali dah. Tetapi ini bulan ni, tajuk ni, kalau nak kiranya tidak menepati syarat Imam Bukhari lah. Dulu muka surat selai sebelum pada ni, sebelum babul kahanah, muka surat 857 tu, sebelum babul kahanah, 857 tu babul kahanah, datang pada dia sikit babul lahamata. Lahamata serupa ada dengan bab ni. Sedangkan syarat Imam Bukhari tak boleh berulang. Tarjamatil bab ataupun tajuk dia tu tidak akan berulang dalam keadaan serupa. Ini sudah berulang. Maka jawab kebanyakan ulama, iaitu hak tidak boleh berulang ialah maknanya, maksudnya. Adapun lafaznya boleh berulang. Bahkan banyak tempat dalam kitabul ilm dalam Bukhari ni pun ada dua tempat serupa tajuknya, dan banyak lagi tempat lain ada berulang. Hak tak boleh berulang mengikut syarat dia yang ikatkan dirinya dengan syarat itu dalam kitab dia ni, iaitu tidak boleh berulang, tidak akan berulang makna dan maksudnya. Lafaz boleh berulang, hak tu lah. Serupa juga sini. Lahamah, Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada dua maknanya. Dua makna. Iaitu satu makna dulu dalam bab tatayyur dulu. Dalam bab tatayyur ni, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tu dalam bab tatayyur, yang ni mengambil sempena buruk ataupun membuat ramalan buruk. Ramalan buruk atau mempercayai ada nahas atau majal kita atau orang Kelantan kata ada majal pada sesuatu. Tu dengan maksud tu tak ada dalam Islam kepercayaan yang macam tu. Tidak ada burung hantu yang boleh dipercayai sebagai membawa majal dan membawa nahas kepada kita. Dalam kepercayaan orang Islam tak ada. Orang-orang Arab dulu pun ada juga. Sana kita pakai sekarang ni burung hantu dengan makna burung hantu. Burung hantu. Dalam kepercayaan orang Arab pun ada juga lagu tu. Kalau burung hantu hingga atas rumah dia, lepas duduk bunyi, dia tengok pula. Dia tengok tandanya dia nak mati. Ataupun kalau tidak nak mati pun, anak beranak dia nak mati. Orang kita pula kata dah, orang tua lah, orang selalu duduk kecek lah, secara mana pegang tu tak tahulah. Tetapi selalulah kita dengar
Kalau burung hantu bunyi malam-malam, dia kata ada orang nak mati. Dekat-dekat lah juga tu. Dekat-dekat lah. Soalannya burung hantu tu membawa majal, membawa sial, membawa nahas. Tak ada kepercayaannya seperti itu. Di sana dengan maksud tadi, dengan maksud tatayur, yang ini nak menafikan, nak menolak kepercayaan tatayur, iaitu menganggap majal, menganggap sial, menganggap nahas dengan sesuatu, nak tolak tu. Di sini satu lagi makna hamah. Sebab itu ada ulama mengatakan la hamah. Ada juga kalau kita kata la hamah, bermakna sudah lain dah, lafaz dia pun lain dah. Kalau tadi la hamah, burung hantu. Ada yang mengatakan la hamah. Kalau kita terima hak ni, seperti Qurtubi kata, bermakna sudah lain dah, lafaz dia pun lain, makna pun lain. Hamah apa makna? Maknanya binatang yang bisa, yang ini meninggalkan bisa dia mesti secara pasti, sehingga boleh mematikan. Kita i'tiqad begitu tidak ada dalam Islam. Bisa setara mana pun, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah SWT berlaku, berkesan bisanya itu. Ini maksud la hamata. Kalau kita baca dengan la hamata. Tapi kalau kita baca la hamata juga, bermakna lafaz dia serupa, tapi makna dia lain. Satu lagi ada makna dia, iaitu dalam kepercayaan orang Arab jahiliah dulu, dia percaya kalau orang tu mati, kena buat nyaya. Orang pergi tanah kubur dia, akan tubik seekor burung, yang mana roh dia tu menjelma dalam rupa burung tu terbang. Burung tu akan bunyilah. Sebenarnya burung jelmaan. Bunyilah burung tu, dia tak akan berhenti, pergi duduk minta tolonglah seseorangnya, supaya orang menuntut bela ke atas kematiannya itu. Selagi orang tidak bunuh pembunuh dia tu, maka dia tidak akan berhenti. Duduk begitulah meraya-raya, terbang sana kemari. Ini kepercayaan mereka. Satu lagi kepercayaan, iaitu dia keluar dalam bentuk korak. Hama makna tengkorak. Satu maknanya tengkorak, mana dalam bentuk korak. Yang ni pergi khianat ke orang, kata pergi khianat ke orang, kalau selagi tidak balas dendam ke atas orang yang membunuhnya itu. Kalau selagi tak ada orang tak bunuh balik pembunuhnya itu, duduk main lagu tu lah. Ini kepercayaan mereka. Hak ni serupa dengan sihir. Yang ni bertukar rupa lagu ni kan. Hak mati dah, tapi macam tubik pula. Tubik pula. Kerap kali orang kita rajin dengar lagu tu kan. Orang mati dah tubik pula. Waktu maghrib tubik. Lepas tu nak subuh masuk. Esok pula waktu maghrib tubik pula. Dia ada merah ke, dia ada apa-apa ke, adalah. Hak ni ada kaitan dengan sihir. Hak lagu ni. Tidak ada keluar. Kalau ada pun, ini kerana ada sesuatu ajaran yang sesat lah, ajaran yang tak betul. Mesti ada berlaku sihir. Sama ada dia tidak salah, tapi orang buat dia, yang berlaku lagu tu orang nampak macam orang silap mata, nampak macam tu, macam tubik. Lepas tu pergi kena nak kata sebenarnya bukan dia, tetapi hantu, ataupun syaitan, ataupun dia sendiri mengamalkan ilmu salah, maka jadi lagu tu. Bukan dia sudah mati, orang tak hidup. Bila mati tak hidup dah. Hak pergi jalan kata tu apa dia? Syaitan dia. Ini ada kaitan dengan sihir, ilmu yang salah. Tengok kan, makna dia lain tu. Sini dengan sana tu lain. Sana dengan maksud kita anggap sesuatu tu membawa majal, membawa sial kepada kita. Hak tu dalam Islam tak ada. Sini mana kepercayaan macam tadi. Dalam Islam, kalau orang amal Islam sengerti, tak ada berlaku lagu tu. Kalau ada juga, sayanglah tu dia amal sihir tu, ataupun dia disihir, boleh jadi juga. Ini sesuai bab ni. Bila kita nampak dari segi huraian saat ni, selesai masalah. Hak lain-lain tu tak saya faham. Moga faham dah dulu. La adwa. Tidak ada jangkitan. Dulu sudah ada dah. Tetapi dulu disebut sekali dengan hak lain. Hak ni disebut secara berasingan.
Nak ayat benda ni satu perkara besar ni dalam masalah penyakit ni yang orang percaya jangkitan penyakit ni. Ini pun kita sudah bahas dah juga. Satu perkara besar sehingga patut dibuat bab berasingan, bab suku. Kalau nak bincang, kalau nak bahas, kalau nak kaji pun suku ni bahagian jangkitan. Tidak padan nak sebut sekali dengan hak lain-lain. Dulu sebut sekali dengan hak lain. Sebab apa? Dalam hadis sebut sekali. Tetapi di sini Imam Bukhari buat bab suku. La adwa. Nak ayat ni satu perkara yang besar dalam hidup kita ni. Masalah penyakit dan rawatan ni satu perkara besar ni, satu bab besar sehingga patut dibuat suku. Itu maksud dia. Hadis dia tu serupa dulu kita sudah jumpa dah. Tak perlu bahas. Cumanya ada satu hadis ni Abu Hurairah. Mula-mula dia riwayat tu. Dia riwayat la adwa. Lepas pada tu dia pula riwayatkan jangan sesiapa mana tuan-tuan binatang yang sakit ni bawa binatang dia kepada orang lain yang ada binatang yang sihat. Jangan sekali-kali. Maknanya di sini macam menyabitkan ada jangkitan itu. Sedangkan sebelum itu dia juga yang meriwayatkan tidak ada jangkitan. Ini pun kita sudah bahas juga dulu. Cuma nak cerita apa Abu Hurairah kata lagu ni. Abu Salamah pun kata, tidakkah dulu engkau cerita ni? Patut Abu Hurairah menafikan dia riwayat dulu. La adwa. Dia menafikan. Lepas tu hadis ni kemudian dia marah ni hadis ni lah. Mana sesoalan jangkitan itu diterima, memang ada. Jadi kena beringat, kena berjaga. Kata Abu Salamah, mana? Dia pun apabila kata, bukankah kamu diceritakan hadis ini la adwa ni, dia pun berbagai-bagai kata dalam bahasa Habsyah. Berbagai-bagai kata tu tidak jelas. Kata Abu Salamah, anak murid dia kata, saya tidak nampak dia ni terlupa sesuatu hadis selain pada hak ni. Hak ni nampak dia terlupa. Sebab dia menafikan dia riwayat dulu. Dia menafikan dia riwayat dulu. Padahal ini bukan terlupa. Boleh jadi hak dia tidak faham, tak dia hak Abu Hurairah berbagai kata. Hak tadi ayat maksud lagu lain, hak ni maksud lagu lain. Hak ni kedua-duanya ada tak faham. Berkali dia kata begitu, tapi dah muka bahasa lain dia kecek, tak faham kan ni. Bukan bermakna dia lupa. Cuma bila dia bawa beda dia tak faham, dia ingat lupa berkali. Ini orang panggil dia sangkaan perawi itu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan memang dia lupa tu. Dia lupa. Kalau dia lupa pun tidak salah. Sebab apa? Hal ini sebelum dia mendapat doa Nabi SAW khusus untuk dia, iaitu Nabi SAW suruh buka kain, dia pun doa. Dia minta Nabi SAW doa untuk dia. Kalau dia boleh ilmu, dia tidak lupa sampai bila-bila. Tapi pun doa dia ambil. Lepas pada tu dia kata dia tak terlupa. Gapo? Hal ini cerita sebelum pada tu. Boleh jadi. Boleh jadi. Hadis hak dia dengan la adwa ni hak sebelum pada tu. Sebab tu dia lupa. Boleh berlaku lupa. Tetapi pada anak tidak jelas dia lupa tu. Cuma ini perawi kata. Seperti tadilah lebih baik kita kata macam tadi. Sebab ulama-ulama hadis dia bawa hadis ni sekali kita tengok macam dia bawa dua perkara yang bertentangan. Sebenarnya yang pertama dengan maksud gini, yang kedua dengan maksud gini. Lain-lain seperti yang kita telah bincangkan dulu. Apa makna? Adakah tidak diterima langsung masalah penyakit berjangkit ni? Tidak juga. Bahkan dalam hadis-hadis begitu banyak. Cumanya dia tak say kita ni pegang kumai itu memberi kesan. Kalau kita kata sabit kumai itu memberi kesan dengan sendirinya, pandai benar kumai itu. Tuju ke orang ni, pilih orang. Tidak. Allah SWT belaka. Nak tu la adwa tu dengan arti tak ada sendiri tadi. Tetapi Allah SWT dengan kehendak Allah SWT tuju kepada orang ni, tuju kepada orang ni, Allah SWT nak lagu tu. Bukan dia sendiri pandai kumai tu. Kalau kita nak kata nyabit dengan kumai, pandai benar lah kumai ni cari orang. Kalau lagu tu satu. Lepas tu banyak lagi makna-makna yang kita sudah bincang dah dulu. Apa makna tidak ada jangkitan itu? Panjang dah bincang. 2-3 kali dah banyak.
Kemudian fa'al ini pun sudah bicara juga. Fa'al apa maksudnya? Bab ma yuzkaru, ni anak. Ni baru hal lain. Bab ma yuzkaru fi sammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab hadis yang disebutkan di dalamnya tentang diberi racun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Imam Bukhari nak cerita salah satu punca penyakit. Sebab ini bab penyakit lagi ni, bab penyakit dan rawatan. Ialah kerana terkena racun. Banyak sebab penyakit ni. Di antaranya kerana terkena racun. Bahawa kena racun ni boleh jadi orang yang hak tidak baik pun kena juga, hak baik pun kena juga, kesan belaka. Dia ada khasiat dia sendiri yang Allah SWT buat. Ada khasiat dan ada ciri dia sendirilah. Racun kau gapo-gapo ni ada sendiri, Allah SWT buat. Kemudian kita tak boleh menganggap orang yang kena benda-benda gini mati, putus, apa, hancur gitu gini, maka dia tak molek di sisi Allah. Tidak. Begitu juga orang yang kena racun, kalau dia ni juru betul, makbul di sisi Allah SWT, maka dia tidak kena racun. Tidak mesti. Bukan menjadi ukuran di situ. Sebab itulah dikenakan kepada Nabi SAW sendiri. Kena racun. Lepas tu kesan dia ada juga. Cuma kesan dia tu tidak berat. Tidak berat. Mana selalu, tidak mati selalu. Kira-kiranya ada sahabat yang makan tu mati selalu. Dia tidak mati. Tetapi dulu kita sudah jumpa dah dalam Kitabul Maghazi, di akhir Kitabul Maghazi dulu, iaitu Nabi SAW kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku masih lagi merasa ni kesan, kesakitan kena racun dulu. Dia kata, maknanya kesan kena racun tu ada, sakit kepala ke apa tu, kesan hak tu lagi. Nak ceritanya penyakit ni kadang-kadang dia lama. Kalau tubuh tu kuat, lama sikit boleh bertahan. Kalau tak kuat, mati. Penyakit ni tak kira lah sabit racun kau, sabit apa-apa kau, boleh jadi. Kalau kuat sangat, biar kena tubuh tu, boleh jadi mati. Kalau tidak mati selalu pun kesan dia tu ada. Ini menunjukkan kita boleh terima ni. Sebagaimana Nabi SAW kena sihir. Sihir itu menyebabkan jadi tak sihat jugalah. Tak sihat. Kita boleh terima ni semua. Menunjukkan bahawa Nabi SAW itu adalah manusia. Supaya kita tidak lupa, supaya tidak terjadi dah kepada kita seperti yang terjadi kepada umat-umat yang lalu, iaitu menganggap Nabi mereka sebagai Tuhan. Dengan adanya sirah yang terang macam ni, kita tahu innama ana basyarum mithlukum dalam Quran tu, inilah contoh-contoh, iaitu Nabi tu, aku hanya manusia seperti kamu. Manusia, sebagai sifat manusia adalah sifat-sifat manusia yang lain tu, sakit, makan, minum, nikah, serupa aja. Serupa. Kalau kena buat kena nak orang pun kena, ada. Itu makna dia tu manusia. Bila kita ingat dia manusia, maka dengan harapan kita orang Islam ni tidak jadi seperti umat-umat yang lalu lah, habis rusak agama mereka. Semua jadi lagu tu. Tetapi ada juga di kalangan orang Islam ni pun, kerana dia cuba menafikan satu demi satu ni, akhir sekali Nabi tidak jadi seperti orang. Bila sudah jadi tidak serupa orang, kita tak boleh turut dalam dia, dan moga dia tidak serupa kita pula. Itu tak kena. Bahkan kita terima. Ada mana Khalid bin Al-Walid, bila dia pergi perang di Hira, orang kata beringat sini, orang sini kuat racun, maka kena racun. Dia kata mari racun, orang mari depan dia minum, tak ada jadi apa. Dia orang kuat. Dia orang kuat. Tidak semestinya racun ni memberi bekas. Tidak. Begitu juga orang lain pun. Tetapi sama kau Khalid tu jadi lagu tu tak apa tu? Tak juga. Apa yang dia buat lagu tu? Boleh jadi dia ada dah tahu dah kau lagu mana-mana kau. Ada dah isyarat kepada dia tu, bahawa dia seseorangnya macam kena tunjuk lagu tu. Ini salah satu cara juga untuk dakwah, untuk menyedarkan orang. Boleh jadi dia dapat tahu ke mana-mana. Kalau tidak, tak boleh orang Islam buat lagu tu.
ambil racun minum, mati, bunuh diri orang panggil, dan Nabi larang dah kan. Ya dia buat juga, tentu ada isyarat apa-apa tu. Dia yakin dengan isyarat itu. Boleh jadi ada lah, kita tak tahulah, tak ada dalam cerita tu ayat dia mimpi Nabi royak kau, mana kita tahu. Orang lagu tu dia bukan orang biasa. Dia bukan orang biasa, sahabat Nabi, sahabat, walaupun dia dulu perang kuat kalah Islam kerana dia, itu soalan itu cerita dulu. Ni kemudian ni siapa jadi gitu Khalid. Tapi adakah semua? Tidak. Tidak semua. Keramat ni dia tidak berlaku semua, atas kehendak Tuhan berlaku. Dia bukan menuntut ilmu berapa. Kalau ada pakai ilmu berapa, itu orang panggil bukan keramat tu. Mengamalkan ilmu dunia boleh jadi, tak kena takluk tak gapo tu, tidak mesti dia wali lagi, tak mesti. Kalau keramat ni dia wali. Bila wali ni sebab mukjizat lah, dia bukan boleh semena-mena tunjuk mukjizat tu, tak boleh. Baiklah. Ini riwayat Urwah daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari isyarat kepada hak tu, Kitabul Maghazi dulu, di akhir Kitabul Maghazi tu Nabi SAW kata, aku masih lagi berasa kesan kesakitan daripada hak racun yang kena aku dulu. Dia kata begitu. Riwayat daripada Abu Hurairah kata dia, bila Khaybar ditakluk, dihadiahkan kepada Rasulullah kambing yang dibubuh racun. Hadiah. Rasulullah SAW pun panggil. Panggil Yahudi yang ada sekitar ni, panggil. Bila panggil sebab tadi lah, dia kata, siapa ayah kamu? Dia pun jawab, orang ni. Tak betul. Nabi kata, tak, ayah kamu bukan orang tu, tapi orang ni. Sengaja dia, memang dia pelawak dah. Dia kata betul. Lepas tu setelah lagi dia tanya, kalau tanya sekarang lagi, adakah kamu nak cakap betul dengan aku? Dia kata, iyalah, kalau kami pelawak pun kamu akan tahu juga, sebab kamu tahu hak tadi. Nabi pun tanya, siapa ahli neraka? Dia kata, kami akan ada semetar dalamnya. Dia tidak kata kami ahli neraka, dah, kami akan berada sekejap di dalamnya, kemudian kamu pula ganti tempat kami. Dia kata lagu tu. Dia pusing juga. Nabi SAW kata, hinalah kamu di dalamnya. Demi Allah, kami tidak akan menggantikan kamu di dalam neraka tu sampai selama-lama. Apa maksud Nabi SAW kata tak akan ganti ni? Dalam Quran ada sebut tentang Yahudi, kata, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali untuk beberapa hari sahaja. Ni kepercayaan orang Yahudi lagu ni lah yang menyebabkan mereka ni sedak hati. Lepas tu orang Islam yang menyebabkan sedap hati juga ni, orang Islam. Kita Islam ke mana-mana pun tubik juga neraka akhirnya. Tak sedap tu. Asalnya kepada orang Yahudi tu pun Allah SWT rayak ke dia supaya rayak kita juga tidak akan kekal dalam neraka. Orang mukmin tidak akan kekal dalam neraka. Dia tukar, tak apa kita nak maksiat, nak gapo-gapo pun, nak neraka pun, kalau kita masuk neraka pun sebentar, neraka pun ringan untuk kita. Maknanya hak dalam Quran tu dia sebut tentang Yahudi tak molek gini-gini, bukan nak cela Yahudi saja, nak ayat kita pun jangan buat lagu tu lah. Jangan anggap lagu tu. Kalau kepercayaan kita tak masuk neraka, kalau masuk pun metar, tak ada kes mana yang menyebabkan kita ni kekal dalam neraka supaya Yahudi kalau lagu tu. Sedangkan Tuhan cela je Yahudi yang berpahaman lagu tu. Asalnya Yahudi pun kalau dia ni beriman tidak kekal dalam neraka. Tiba-tiba dia putar, kalau dia tak beriman pun, kalau dia jahat belah mana pun tidak kekal dalam neraka. Sedangkan hak asal rakyatnya sebab rakyat kita juga agama hak tulah daripada Tuhan tu. Orang yang beriman tidak akan kekal dalam neraka, tetapi akan masuk dalam neraka sesuai dengan kejahatan yang dia buat tu. Serupa juga dengan orang Yahudi. Tetapi oleh kerana dia selewengkan agama, menyebabkan dia pandai tidak berat neraka-neraka, main-mainnya neraka ni. Untuk beberapa hari itu tak apa. Padahalnya yang diajarkan dalam agama ni neraka ni benda berat, dahsyat. Kalau beberapa hari pun orang tak main,
Orang kata gurah tu. Apatah lagi kalau kekal. Kekal ni hak lagu mana? Iaitu hak tak terima agama yang benar. Kekal. Baiklah. Nabi SAW kata, kami tidak akan mengganti kamu dalam neraka buat selama-lamanya. Apa makna? Boleh jadi kami itu makna ada dalam majlis tu. Sahabat-sahabat ada. Secara tidak langsung Nabi SAW nak ayat orang ni tak masuk neraka. Apa mana ada sekali dengan dia. Sebab apa? Orang ni adalah orang-orang yang istimewa. Kok mana-mana perkara agama orang nak bunuh, pokok dia ni sekali dengan Nabi SAW. Buih racun satu keistimewaan tu dalam agama tu, tinggi tu darjatnya. Apabila kerana agama orang nak bunuh kita, tak ada kerana lain. Bukan kita tanah, kita apa-apa dak. Bukan kita Cina ke. Jauh lah. Tidak. Ni kisah agama. Jadi ataupun itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak akan menggantikan kamu dalam neraka tu buat selama-lamanya. Kami orang Islam yang mana akidah dia betul, kalau masuk dalam neraka pun tidak kekal seperti kamu yang telah menyelewengkan agama. Tapi kalau kamu terima ajaran yang benar, tidak juga. Maknanya bergantung pada kamu. Kalau kamu terus dengan ajaran yang tak betul ni, kekal. Tapi orang Islam, akidah dia yang betul, kalau dia masuk neraka pun tidak kekal buat selama-lamanya. Ini maknanya. Bukan makna tak masuk neraka orang Islam, tak. Kami tidak akan menggantikan kamu yakni dengan duduk kekal dalam neraka tu. Itu tak ada. Kalau selagi Islam. Dua makna situ. Lepas tu dia tanya, kamu akan bercakap benar kau dengan aku kalau aku tanya sesuatu? Apa ni? Kalau aku tanya kamu tentang sesuatu, mereka kata ya. Kamu bubur racun ke dalam? Dia tanya, kamu bubur racun? Kalau zahir sini, nampak sini, mereka kata iyalah. Sebelum makan, kau selepas makan ni tanya ni. Sebelum makan kau selepas makan? Kalau selepas makan, boleh jadi terasa dah. Sikit sebanyak berasa pelik. Apalagi kalau dalam riwayat yang lain, riwayat ada sahabat mati. Tengok ni, mestilah. Mana selepas makan, mana sabarlah kalau tanya. Kalau tanya sebelum makan, lepas tu orang tu riwayat, iya, kita makan pula. Makan juga. Itu makna makan racun. Tak kena lagu tu. Tak sesuai. Siapa yang makan racun, dia akan mati. Ni hadis kemudian daripada. Dalam neraka, selama-lamanya tu makan racun gitu. Takkanlah Nabi SAW tahu dah dia bubur racun, makan pula. Takkan lagu tu. Ini bermakna betul lah seperti dalam riwayat yang lain, dia tanya ni selepas dia makan. Dia tanya selepas dia makan. Lepas tu mungkin kita kata, orang tanya selepas makannya tahu belaka, moga berasa dah apa kelebihannya. Tidak nak ayat kelebihan gapo sini. Ni dia tak tahu. Allah SWT tak ayat. Hak sebelum pada ni dia ayat. Allah SWT ayat. Sebab tu dia ayat betul. Siapa ayah kamu? Dia ayat orang lain. Nabi SAW kata tidak. Ayah kamu tidak tu. Ayah kamu orang ni, orang ni. Kejut apa dia? Betul kata dia. Hak tu Allah SWT ayat. Hak ni Allah SWT tak ayat. Nak berlaku peristiwa ni. Kalau ayat tak berlaku. Kalau ayat makan juga. Tak boleh, salah lah lagu tu. Bercanggah dengan ajaran yang dia bawa sendiri. Mana boleh? Allah SWT tak ayat. Apa tak ayat? Kalau ayat tak ada ujian lah. Kalau ayat rakyat tu secara umum begitulah. Tak boleh makan racun, tak boleh gitu gini. Iaitu dengan sengaja. Tapi kalau tidak dengan sengaja, tak termasuk dalam hak ni kes ni. Apa ni kekal buat selama-lamanya dalam neraka tu tak termasuk. Faqalu na'am. Lepas tu Nabi SAW pun kata, apakah yang mendorong kamu buat lagu ni? Bubur racun ni. Dia kata, kami nak tahu kalau kamu ni pelawak, serabut kami, biar kamu tak ada lebih baik lagi, tenang. Ni dia kata. Tapi kalau kamu betul Nabi, racun tidak akan memudaratkan kamu. Dia main lagu tu. Setara ni Yahudi ni buat kepada Nabi SAW. Dia ni rakyat kalau nak kira ni. Rakyat. Rakyat. Sebab itulah akhir sekali Nabi SAW pesan, di antara pesanan yang terakhir dia dekat dia nak mati, halau keluar orang Yahudi semua sekali.
daripada semenanjung Arab. Halal keluar. Tak boleh duduk, tidak layak jadi warga negara lagu ni. Merosakkan. Inilah ceritanya. Baiklah, memanglah tidak memudarat seperti mana yang mereka harapkan. Tetapi mudarat langsung tidak ada. Tak juga. Ada juga mudarat. Tapi makan masa lah lama. Lepas pada tu sakit juga. Sakit tu kita kira biasa lah. Kemudian lah orang pun tak ingat dah tu. Tidak kata mati selalu. Dia naknya mati selalu. Berapa kali nak bunuh ni? Nak bunuh ada nak apa ni, golek batu besar daripada bukit. Dalam setengah riwayat di rumah ada juga. Dia sediakan batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu nak jatuh batu. Ada juga. Ini angkara lah kita kata. Angkara orang-orang Yahudi ni. Apa hak nak cerita di sini? Nak cerita di sini ialah racun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam termakan itu. Memang betul lah. Dan racun ini boleh menyebabkan sakit. Hak tu anaknya dalam bab penyakit ni. Racun boleh menyebabkan sakit. Tak kira siapa dia. Dia tak kira penyakit ni, tak kira orang baik, orang jauh, orang tidak jauh pun kena belaka. Kita tidak ada orang yang jauh, orang yang baik, orang yang beriman ni tidak kena penyakit, sehat. Yang ni dia kena mengikut usul dia lah. Siapa-siapa pun tak kira. Kalau jaga usul ataupun prinsip-prinsip kesihatan tu, sihatlah dia. Tidak ada sebab-sebab yang bawa penyakit berlaku kepada dia, maka sihatlah dia. Tak kira dari segi keimanan, akidah tak kira. Kalaulah orang Islam ni jadi tak sakit, maka masuk Islam belaka lah gitu. Kalau lagu tu tak ada ujian lah. Tak ada percaya kepada ghaib lah. Tak ada percaya kepada ghaib lah. Percaya kepada nak menyelamatkan diri dalam dunia ni. Kerana tu dunia lah. Baiklah, habis itu. Babu syurbis sam. Ini bab minum racun. Wad dawa'i bihi, dan berubat dengannya. Wa bima yukhafu minhu, dan dengan sesuatu yang dibimbangi ataupun ditakuti kesan buruknya. Wal khabithi, dan dengan sesuatu yang tidak baik. Tidak baik. Ini bab ni pelik juga, bab ni Imam Bukhari ni. Dia alah ke akhir ni dia buat pelik-pelik. Bab minum racun. Lepas tu berubat dengan racun. Setengah ulama dia kata berubat dengan racun lagu mana? Dia takwil. Wad dawa'i bihi itu dengan makna minhu. Bihi itu dengan makna minhu. Yang ni berubat kerana terkena racun. Ad-dawa'i minhu, bihi itu dengan makna minhu. Yang ni berubat kerana terkena racun, bukan berubat dengan racun. Dia takwil lagu tu. Sebenarnya takwilan tu tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Sebab apa? Berubat dengan racun pun boleh kalau diproses racun tu. Kalau diproses racun, apanya nak tahu yang Imam Bukhari buat. Padahal tak ada dalam nuskhah ni. Dalam nuskhah tepi, dalam nuskhah lain wad dawa'i minhu, tak ada nuskhah mana-mana pun. Semuanya wad dawa'i bihi belaka. Apa yang dia takwil? Lagu mana nak berubat dengan racun? Padahalnya berapa banyak racun-racun ni, ubat-ubat ni asalnya racun. Berapa banyak? Racun arsenik, racun tikus. Jadi ubat pula dah. Apabila diproses. Wa bima yukhafu minhu wad dawa'i bihi wa bima yukhafu minhu. Waw ni ataf kepada bihi tu. Ataf kepada dhamir majrur pada bihi tu. Yani ad-dawa'i bima yukhafu minhu. Gitu. Ad-dawa, babud dawa bima yukhafu minhu. Berubat dengan racun dan berubat dengan apa-apa yang ditakuti. Apa-apa yang ditakuti. Kemudian kita takut. Tinggi Bukhari. Sebab tu kata. Kalau mengaji Bukhari ni memang tinggi. Tak jumpa satu kitab yang ajaib dalam dunia. Ada beberapa kitab yang ajaib dalam dunia. Salah satunya
ni lah kitab manusia yang ajaib. Ada tak jumpa kitab lagu ni? Baca kitab ada baca, tapi tidak serah lagu ni. Supaya baca Bukhari, tidak serah. Bukhari memang istimewa. Apa makna bima yukhafu minhu? Gapo dia kita takut? Kita takut kaulah ke kena patuk kaulah? Takut apa? Kalau dibuat racun dia tu tak takut, main kekoh. Buat taring dia, buat racun dia. Main kekoh tak ada apa. Tak takut dah. Begitu juga dia takut daripada terbuai. Gapo dia takut? Sengak dia. Bisa dia. Takut daripada lebah. Gapo dia? Sengak dia. Bisa dia. Hak itulah orang takutnya. Bubat dengan bisa yang ditakuti oleh manusia. Boleh. Dia nak rayak ni punca ubat. Ubat ni banyak macam. Ubat boleh dibuat, boleh diambil daripada bisa binatang pun boleh. Ni wa bima yukhafu min. Proses lah. Proses. Banyak ubat-ubat dia buat ambil daripada bisa ataupun racun ular. Ambil ubat epis. Ambil daripada apa ni? Lebah. Ambil daripada macam-macam apa ni? Bisa lebah. Apa ni? Laba-laba. Bisa macam-macam ambil. Boleh buat ubat. Bisa. Dakwah sutung, orang kata dakwah sutung tu bisa dia. Ambil orang tu buat ubat. Jadi ubat je. Dia tu lah orang kata menyebabkan gatal. Ambil orang tu jadi ubat gatal pula. Orang tu jadi ubat gatal. Orang takut tu, binatang-binatang sama-sama dia kalau kena orang tu, lari. Kena dakwah sutung tu. Dia sembuh tu, pakat lari belakang. Dia pun boleh lari menusuk. Bisa dia. Manusia boleh ambil orang tu buat ubat. Boleh. Ni memang Bukhari nak isyarat. Boleh. Dengan racun boleh juga racun. Wal khabith, dan dengan benda-benda yang tidak baik. Tidak baik itu maksudnya sama ada benda haram atau benda yang menjijikkan. Benda yang menjijikkan. Kohok ni. Orang penyakit TB. Kohok dia tu ada kuman dalam kohok dia. Ambil kuman tu. Buat ubat TB pula dah. Buat ubat TB tu. Kayak jijik tu. Tak baik tu. Kalau kita tahu daripada hak tu asal dia menjijikkan. Ambil daripada susu anjing buat ubat. Macam-macam itu tidak baik tu. Tidak baik mengikut selera kita, tidak baik mengikut pandangan agama secara umumnya, hak asalnya. Tidak baik tu, benda-benda yang tidak baik. Al-khabith, bukan tayyib. Tuhan suruh makan makanan biasa ni at-tayyibat. Tapi dia tidak beri guna al-khabith. Al-khabith ni tidak baik lah. Tidak baik tu sama ada dari segi kesan buruk dia ke, ataupun haram ke, ataupun asalnya, ataupun menjijikkan. Mana kita tidak berselera. Ataupun benda tu pahit telajak lah. Pahit lah makan. Gapo dia kata? Patawali. Dan macam-macam lagi. Allah pahit lah ubat. Berubat dengan benda yang kita tidak suka, yang tidak baik pada selera kita. Boleh ke tidak? Boleh. Bahkan kadang-kadang ada ubat pada kita, pada yang kita tidak suka tu lah. Pada yang tidak baik bagi kita tu lah. Ada ubat di situ. Ini ada nak cerita. Baiklah, ada berapa tu? Ada 4 juzuk. 4 juzuk dalam terjematul bab. Dalam tajuk ni kita boleh bagi kepada 4 tajuk. Satu, babu syurbis sam. So, ad-dawa'i bihi. 2, wa bima yukhafu minhu. 3, wal khabith. 4. Ada 4 bahagian dalam terjematul bab ini. Tetapi hak Imam Bukhari buat mari dalam hadis ni, 2 hadis. Dia cara Bukhari ni memang unik penulisan dia. Moga dia pernah belah tahun juga tulis ni, tak boleh kesiap ni. Mikir bukan main. Hak syarat dia, ikatan dia tu suku hak tu. Nak tulis ni dalam keadaan ada air semaya lah. Semaya dulu 2 rakaat lah. Hak tu suku hak tu. Hak kajian dia ni nak boleh tulis gapo ni, susun lagu ni. Woi mikir kala 16 tahun lah. 16 tahun. Hadis ni hadiah mari biasanya hadis hadiah mari dia mesti kena sesuai dengan apa yang tersebut dalam tajuk. Mesti ada isyarat.
Hak dia sebut dalam tajuk dia tu mesti ada isyarat dalam hadis. Tak lagi. Tak lagi. Cuma kadang-kadang kita tengok air. Hak nampak sini misalnya. Minum racun ada dalam hadis. Minum racun. Iaitu man tahassa samman faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Itu ada. Minum racun. Dalam hadis ni ada. Berubat dengan racun? Tak ada. Tak ada. Hak adanya sesiapa yang tiap-tiap pagi makan 7 biji buah tamar ajwah. Pada hari itu tidak ada racun dan sihir yang akan memudaratkannya. Hak ni tamar ajwah ni bukan khabith. Bukan ma yukhafu minhu. Bukan sam, bukan racun. Bukan minum pun ni, bukan racun. Mana 2-3 lagi tu duduk mana? Tu masalahnya dalam Bukhari ni. Nah, kalau kita tengok ada yang sesoalan. Ada paling tinggi kita nampak ada 2. Wad-dawa'i bihi, atau tapi kalau bihi tak lagi. Kalau wad-dawa'i minhu boleh. Berubat kerana terkena racun. Berubat kerana terkena racun ni boleh jadi berubat. Maknanya sebelum kena racun kita makan dah. Atau selepas racun kena racun kita makan. Itu berubat kerana terkena racun. Tak sewi terkena racun ataupun selepas terkena racun. Boleh jadi. Tapi kita kena pakai ad-dawa'i minhu seperti yang ditakwil oleh setengah-setengah pensyarah hadis. Sebab apa? Berubat kerana terkena racun ni ada, iaitu makan buah tamar. Itu ada. Maknanya paling tinggi 2 je ada. Dalam tajuk dia ni, dia sebut ni ada 2 saja dalam hadis ni. Hak 2 lagi tak ada. Duduk mana? Hak 2 lagi. Duduk mana? Itu dia lah. Baiklah. Tapi kalau kata wad-dawa'i bihi, kita pakai bihi, tak ada berubat dengan racun tak ada. Mana racun? Tak ada racun, tak ada berubat dengan racun. Jawabnya Imam Bukhari istinbat sendiri. Racun ni jadi haram makan. Ni dia istinbat daripada hadis ni. Apa yang jadi kekal dalam neraka ni orang minum racun? Kerana racun tu kau. Tak kira dia berubah lagu mana pun, tak kira. Asalkan dia asalnya racun, maka makan dia tu kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Gitu kah? Seseolah dia bertanya kita. Tidak. Kalau keadaannya berubah, katakanlah racun tu diproses jadi penawar, tidak termasuk dalam hak ni. Kalau kita makan dia apa? Kalau kita buat berubat misalnya, racun tu diproses jadi ubat, kita makan, tidak jadi racun, bahkan jadi penawar kepada kita. Tidak kekal kita dalam neraka, tak masuk neraka pun gitu. Hak masuk neraka ni tahu dia memudaratkan kita makan juga. Dengan kadar ni memudaratkan, kita makan juga. Tapi kalau dengan kadar ni, kadar setara ni campur dengan orang lain, dia jadi penawar pula. Tak apa, racun. Tetapi doktor yang mahir, dia kata campur dengan ni sebanyak ni. Kalau jangan makan lebih. Kalau makan lebih mudarat. Sebanyak ni tak apa. Makan memang tak apa pun, bukan jadi penawar. Kalau lagu tu termasuk ke dalam hak ni? Tidak, tak termasuk. Hak kekal dalam neraka. Ni dia Imam Bukhari nak ayat. So, tu sudah terjawab dah. Ad-dawa'i bihi, berubat dengan racun tu. Wa bima yukhafu minhu, dan dengan sesuatu yang ditakuti. Iaitu seperti bisa gapo-gapo kau, memang ditakutilah. Ular tu ditakuti bisa dia. Kala jengking pun begitu juga. Dan lain-lain. Sekarang ni macam-macam ubat. Daripada bisa-bisa binatang itulah dia ambil. Berapa banyak ubat yang ditakuti. Hak ni duduk mana? Kalau nak cari sini tak ada. Ditakuti. Kecuali kecuali kalau kita kaitkan hak babu albanil utun ini sebagai satu juzuk daripada bab ini. Sebab itu setengah ulama dia mengatakan bab albanil utun ini termasuk dalam hak ni juga. Termasuk dalam hak ni. Dia tidak bab yang berasingan. Ada kaitan yang rapat dengan bab ini.
Sebab albanil utun dia termasuk dalam khabith. Ya orang tak sedap tu, tak suka tu. Sebab orang dah tahu keledai ni haram. Bila haram, macam mana nak minum susu dia? Tak sedap. Dia termasuk dalam tajuk tadi juga ni. Hak ni soalannya babu albanil utun sebagai huraian ataupun perincian kepada tajuk hak sebelum dia. Tajuk kita duk baca sebagai perincian dan penjelasan ataupun contoh kepada tajuk hak kita duduk baca. Ni babu albanil utun ni sebagai perincian, contoh, penjelasan kepada bab sebelumnya. Bermakna dalam bab ni ada ni, iaitu Nabi SAW melarang daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring. Bab apa yang Nabi SAW larang makan binatang buas yang bertaring ni? Bab apa? Kerana dia ada bisa dia, itulah racun dia, itulah ditakutinya. Kerana tu. Tapi kalau diandaikan boleh dibuat racun, boleh dibuat racun, boleh dibuat bisa dia, adakah haram lagi? Situ tu benda khilaf. Dia tak ayat. Imam Bukhari tak ayat. Dia tak bahas masalah khilaf. Memang dia tahu khilaf dah. Dulu kita sudah bincang dah. Imam Malik kata tak apa, tak apa, asalkan tidak memudaratkan. Kalau ada taring pun, hak beracun pun, hak ada bisa pun, kalau kita tak buat bisa dia, kalau tidak memudaratkan kita, tak apa. Imam Malik kata lagu tu. Apatah lagi kalau kita buat bisa dia, lebih-lebih lagi lah bolehnya. Tetapi kalau mengikut orang lain, hak kata tak boleh tak ni, kata tak boleh tu makan dalam keadaan biasa. Tapi kalau kita ambil sebahagian daripada dia untuk berubah, untuk dijadikan sebagai penawar, memang boleh diproses jadikan penawar. Apa salahnya? Binatang yang buah tu pun, binatang yang bertaring tu punya bisa tu, apa salahnya? Sebagaimana racun kita boleh proses jadikan ubat, bisa dia tu pun Imam Bukhari nak ayat boleh. Bagi orang yang mengatakan tak boleh tu pun tak boleh makan daging dia. Tapi kalau bisa dia tu proses boleh jadi ubat, hak tu tak apa. Orang lain pun kata tak apa hak tu. Pasal ubat, dalam kes ubat ni lain cerita. Orang lain kata haram pun, dia kata untuk ubat dimaafkan, ataupun tidak haram untuk ubat. Macam air kecing utar ke apa. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kata tak boleh najis. Tapi kalau berubat boleh ke tidak makan? Dia kata tak apa pula kalau berubat. Tapi Imam Malik kata dulu lagi tak najis. Dia kata tak najis. Sebab tu Nabi suruh minum air kecil. Air kecil utar tu. Bukan sambil berubat dah. Apatah lagi kalau nak berubat. Kalau tidak sambil berubat pun tidak najis. Ini kata Imam Malik. Baiklah. Duduk situ. Wa bima yukhafu minhu. Atau kalau kita tak saya kata bab ni albanil utun ini sebagai satu juzuk daripada bab ni, suku-suku, boleh juga, masih boleh lagi. Iaitu wa bima yukhafu minhu ni Imam Bukhari qiyas dengan racun. Kalau racun boleh kita proses dan boleh digunakan sebagai ubat, sebagai penawar, ma yukhafu minhu ataupun bisa binatang, apa salahnya kalau kita boleh proses supaya racun? Boleh jugalah supaya racun lah juga. Apabila diproses tidak hilang dah pada racun dia tu yang memudaratkan, yang adanya ialah yang memunafaatkan. Begitulah juga dengan bisa-bisa binatang. Kalau boleh diproses apa salahnya? Ini kalau kita tidak kaitkan dengan bab selepas ni. Baik. Wal khabith. Khabith ni perkara yang tidak molek. Kalau kita kaitkan dengan hak selepas ni, bab selepas ni, jelaslah albanil utun, yakni susu keldai tu memanglah orang tidak berselera kalau nak kiranya. Moga kita tak biasa minum susu dia tu. Suruh-suruh orang susu pun tak boleh. Usah kau susu keldai, susu lembu pun tak sih. Susu kambing pun tak sih. Setengah-setengah orang. Apatah lagi susu keldai. Itulah yang dikatakan khabith. Kalau kita kaitkan bab kemudian ni, termasuk dalam bab ni, lebih-lebih lagi lah jelas. Imam Bukhari kaitkan khabith ni dengan hak selepas ni. Tapi kalau kita tidak kaitkan dengan hak selepas ni, al-khabith, memanglah racun bisa tu khabith belaka. Khabith belaka. Kalau kita tahu kuman, ambil kuman orang penyakit TB, orang penyakit macam-macam lah penyakit, ambil kohok dia tu, dalam kohok dia tu ambil. Menjijikkan itu khabith, orang tak sih. Tapi bayangkan kalau orang tu sakit tak jadi tidur, lelah, lelah, agak lelah ni, tak boleh juga tidur, sakit, tak boleh nak nafas. Orang kata pakai hak ni pada hakikatnya kohok ni kuman ni.
Makan pada ketika tu. Keadaan orang yang sakit ni. Khabis pun tak ada khabis dah, tak ada. Makan. Hak berselera begitu gini ni, milih-milih ni kita rasa segar ya. Kita rasa segar. Kalau dah sakit kak, ikut orang Allah lah. Ikut orang Allah. Imam Bukhari nak ayatnya sini, macam-macam cara ni ubat ni. Ubat ni macam-macam. Sebab apa? Nyawa ini paling berharga. Nyawa ni paling berharga dalam kehidupan kita. Dalam agama, untuk menjaga nyawa tu apa cara pun. Selama ni orang yang kata haram pun tak haram dah. Kalau selamat nyawa kita, tak haram dah. Boleh dimaafkan. Orang yang kata haram pun kata tak apa. Nyawa ni begitu besar nilai yang Allah, nilainya yang Allah SWT bagi kepada kita ni. Oleh itu kita tidak boleh main-main. Itu yang Imam Bukhari buat pagi ni, tajuk ni. Siapa-siapa yang naik atas bukit, dia campakkan diri dia untuk mati, bunuh diri, kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Pasal apa? Nyawa tu berharga kan. Tengok agama ajar kepada kita, kalau kita ni ubat tak ada cara, boleh guna macam-macam. Suruh manusia ni kaji, fikir, ambillah daripada racun tu, bison ni, benda yang tidak sedap pun, pahit lepas pun, benda yang menjijikkan pun, ambil kalau ada penawas itu. Pasal apa? Nak suruh selamat nyawa. Kenapa kamu pergi bunuh diri? Kenapa? Nyawa tu tak ada nilai. Kalau nak beli tak boleh. Tiba-tiba dia pergi capak diri dia. Kalau kita tidak capak gitu pun, kalau Allah SWT nak pendek umur, pendek, patutlah. Dia yang bui kepada kita tu. Dia yang bui. Tidak ada siapa pun yang berhak meragut nyawa kita. Sesiapa yang meragut nyawa seseorang, ada hukumnya. Qisas. Begitu berharga nyawa. Tak boleh memudaratkan diri. Pasal apa? Nyawa, takut terancam nyawa. Tiba-tiba ni pasal tak erti lah ni. Tak erti menghargai nikmat Allah SWT yang besar. Allah beri nyawa, dia nak cabut nyawa. Macam-macam cara. Dengan terjun datang bukit, terjun datang retak, terjun macam-macam lah. Di rel kereta api, apa ni, elektrik, makan racun. Ni makan racun dengan benda tajam, gantung, macam-macam lah nak bunuh diri. Ini semua pasal tak erti. Orang yang tak erti menilai nikmat, hak kecil ni pun dia tak erti. Tak pandai dia nak syurga, tak pandai duduk dalam syurga. Syurga tu nikmat besar lagi. Lama kan dia pergi pelawak pula, dia pergi menafikan nikmat Tuhan yang besar pula sana. Sebab itu dia tidak layak masuk dalam syurga. Dia layak masuk dalam neraka. Dia tidak berharap kepada Allah SWT. Allah SWT boleh melepaskan penderitaan manusia. Dia pandai. Kalau sakit lah mana-mana, dia boleh sembuh jadi molek-molek. Sebab itu dia tidak layak masuk dalam syurga. Dia layak masuk dalam neraka. Dia tidak berharap kepada Allah SWT. Allah SWT boleh melepaskan penderitaan manusia. Dia pandai. Kalau sakit lah mana-mana, dia boleh sembuh jadi molek-molek. Kalau kata tak ada guna hidup, lepas pada tu dia kata, mujur aku tak bunuh diri dulu. Lepas tu galak bukan main. Lepas pada tu sukanya hidup. Tak boleh. Sebab tu Imam Bukhari buat mari hadis ni. Dia sesuai selalu dah. Racun tak boleh. Lepas tu orang yang makan racun ni, bunuh diri ni, orang yang tidak menghargai diri dia. Sedangkan tengok orang lain, tengok gak orang lain ni berjuta-juta habis pitih nak berubat ni, takut tak sewi mati. Sebab apa? Reti ke tu? Reti menghargai nyawa. Kalau tubuh sakit sikit pun reti menghargai. Tak sewi sakit supaya kita dapat nikmati nikmat-nikmat yang sekian banyak Allah SWT bagi kepada kita. Mana kita menghargai nikmat Allah SWT. Sebab itu kita nak berubah. Sebab itu kita nak berubah. Kalau tidak, kita tak ada dalam nikmat rasa ni. Lembek tangan ni, tak boleh nak berasa, tak boleh nak ngakak. Susah. Kita nak berubah sekarang. Mana kita menghargai nikmat yang Allah SWT bagi. Ni hak jenis tidak menghargai nikmat. Nikmat hak kecil dalam dunia ni pun dia tak erti. Dia tidak layak dapat lebih besar lagi. Kalau hak kecil pun dia tidak erti menghargai. Dia patut masuk dalam neraka. Sebab itu dia dikatakan khalidan mukhalladan fiha abadan. Allah SWT balas seseorang itu sesuai dengan tindakan dia, sesuai dengan tindakan dia. Hak ni dah tak sehidup sangat duduk dalam neraka. Mana gitu. Inilah salah satu lagi
yang dikatakan kekal dalam neraka. Orang Islam pun kekal dalam neraka. Bunuh diri, maknanya besar ni, tak boleh. Bunuh diri ke mana-mana pun tak boleh. Suruh orang bunuh pun tak boleh juga. Sakit sangat suruh doktor bunuh lah. Suruh doktor beri ubat biar mati, tak boleh. Doktor pun tak boleh buat lagu tu, tak boleh. Salah, haram buat lagu tu. Apa cara apa? Biar mati sendiri. Biar mati sendiri. Dia kata seksa ni. Sebab buat tak ada agama lah lagu tu. Kalau ada agama, seksa dah saudara tu. Kalau mati belum tutup lagi. Dia kata kalau mati senang. Dia ingat mati senang. Takut mati lebih berat lagi. Dia tak tahu tu. Sebab tu bagi doktor Islam, dia kena faham. Jangan dia dengar apa dia. Dia sakit ni, memanglah. Dia kau sakit, gaji kerak lalu kata dia. Kerak lalu. Sakit. Tak tahan, kerak. Kalau boleh dia. Tak boleh kira dia tu, dia tidak waras. Dia tidak, bukan siuman molek tu. Dia kecek tu. Jangan kita turut dia. Kita kena ingat dia kata tu seksa sangat dia ni. Kalau mati baik lagi. Tahu mana baik? Kita doktor Islam, kita kena faham lah. Kita kena faham. Dengan sebab itu tak boleh. Kok mana-mana pun tak boleh. Orang panggil mercy killing. Tak boleh. Kok mana-mana pun. Dengan bunuh kononnya nak siap ke dia. Tak ada lah. Tak betul itu. Itu cara orang luar tu, cara orang tidak Islam. Begitulah bab ni. Habis itu. Bab albanil utun. Ini bab susu keldai. Ini termasuk dalam al-khabith. Susu keldai. Susu macam-macam lah. Susu kucing nyebui, parok-parok. Susu anjing. Susu macam-macam. Macam-macam pula jadi ubat pula. Kemudian Imam Bukhari nak ayat lah ke mana? Kalau susu boleh juga. Boleh juga. Lepas tu sepatutlah Ibnu Syihab berkata, saya bertanya siapa Abu Idris Al-Khawlani, bolehkah seseorang itu berwudu hal yatawaddau? Adakah dia kena ambil air semaya? Dia kata, kita tengok dalam hasyiah kita nombor 5. Qauluhu qala wa sa'altu ay qala Ibnu Syihab wa sa'altu Aba Idris. Itu maksud wa sa'altuhu, tu maksudnya dhamir tu iaitu Aba Idris. Kadza qalahu al-Aini. Amma ma fil Fath. Ada dalam Fathul Bari dia kata faqala qauluhu an Ibnu Syihab. An Ibnu Syihab wa sa'altuhu hal yatawaddau hadhihi al-jumlah haliyah. Mana? Wasaltu hal yatawaddau wa hadhihi al-jumlah haliyah wa waqa'a fi riwayat Abi Dhamrah su'ila az-Zuhri wa a'rada az-Zuhri fi jawabihi 'an al-wudu' falam yujib li shududh al-qawl bihi. Dia kata, saya tanya dia tentang adakah dia boleh ambil air semaya? Dia abaikan hak ni soalan ni. Ambil air semaya, apa cara kayu semaya ni, hak ni pulaknya. Kalau nak berubat tu lain cerita. Ataupun hal tushrabu, hal yutawaddau, ataupun dia tawaddau, au tushrabu alban, ataupun boleh diminum susu keldai. Yang ni dia nak tanya, adakah boleh dia ambil wudu ataupun diminum? Mana kedua-duanya nak ditanya ataupun salah satu. Kalau nak tanya tentang ambil air semaya dengan susu keldai, itu tak payah dilayan lah soalan itu tu. Apa pula ambil air semaya dengan susu keldainya? Sebab tu dia tak cara. Itu kenapa? Satu lagi, hal yutawaddau ataupun yatawaddau au tushrabul laban albanul utun. Hak ni syak perawi. Adakah yatawaddau ataupun hak sebenarnya dia tanya hal tushrabu, adakah boleh diminum susu keldai? Hak ni hak sebenarnya. Tapi syak perawi dia kata ya tawaddau pula. Tubik bagi situ. Kalau kita kata syak perawi ataupun waham perawi, ya tawaddau ni tidak ada kena-mengena di sini. Hak sebenarnya nak tanya hal tushrabu, adakah boleh diminum susu keldai ni?
Hak tu hak nak tanya. Ataupun seperti kita kata tadi, kalau ada yang tawaddau, maknanya dia nak tanya boleh ke? Ambil air semaya dengar ni, tak payah tanya, tak payah jawab. Apa tanya hak tu? Mana boleh? Hak jelasnya, hak dia jawab. Minum susu keldai ataupun hempedu binatang buas ataupun abwalul ibil, air kencing unta. Qala qad kana al-muslimun yatadawawna biha. Orang Islam dulu berubat dengan menggunakan benda-benda tu. Gunakan hempedu binatang buas. Ni menunjukkan apa ni, hati rimau kita tu, atau jantung rimau, hempedu dia ke apa-apa lah, macam-macam lah. Perubatan lama ni macam-macam, ambil bahan-bahan daripada binatang-binatang buas. Ni dia kata, Abu Idris kata, orang Islam dulu berubat dengan menggunakan benda ni. Kalaupun ada di kalangan mereka mengatakan daging dia tu tidak boleh dimakan, tapi dari segi benda-benda ni dia guna untuk berubat, menunjukkan mereka menganggap tak apa, boleh berubat. Walam yarau bidzalika ba'san, mereka mengatakan tak apalah guna bahan-bahan tadi. Adapun susu keldai, kami dapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang makan daging dia, tapi kami tidak dapat tahu Nabi ada larang ke, ada suruh ke minum susu dia. Tak ada. Kalau ada larangan, benar sabar juga, tak boleh, kena kata tak boleh. Dia kata tak ada larangan, susu dia boleh jadi boleh lah kiranya. Apalagi orang-orang Islam dulu duduk guna untuk buat berubat. Buat berubat lebih-lebih lagi lah bolehnya. Adapun hempedu binatang buas, Ibnu Syihab berkata, Abu Idris Al-Khulani menceritakan kepada saya bahawa Abu Tha'labah Al-Khushani menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada makan kulli dhi nabin minas siba. Ini makan biasa. Tetapi kalau hempedu dia untuk berubat, itu lain cerita. Serupa dengan susu keldai itulah juga hukumnya. Babun idza waqa'a dzubab fil ina. Bab bila ataupun jika lalat terjatuh ke dalam bekas makanan. Bukan jatuh dalam bekas saja, bekas kosong. Bekas kosong nak rendai lagu mat, bekas kosong. Kalau jatuh dalam makanan ataupun minuman yang cair di sini, bukan yang apa nama ni kerah tu, yang kerah. Tidak. Seperti nasi masuk dalam nasi, kerah tu, buanglah hak sekeliling dia tu. Nak apa ni, selai lagu mana? Sebab dalam hadis ni dia kata selam. Hak selai ni boleh dalam benda cair. Kalau benda kerah tak boleh, tak ada makna selai dah. Selai ni dalam hak cair. Misalnya dalam air sarbak ke, air teh ke, ataupun apa-apa lah. Jenis air ala gitu. Dia kata bila lalat jatuh dalam bekas kamu, falyaghmishu kullahu, maka hendaklah kamu menyelamnya semua sekali. Dia selah habis lalat saat ni. Hak jatuh saat ni. Kemudian buang. Kerana pada salah satu daripada dua sayap dia tu ada penawar, dan pada salah satu lagi, pada hak satu lagi tu ada penyakit ataupun ada racun. Ini masalah yang setengah-setengah orang sekarang ni pertikaikan hadis ni. Dia kata hadis ni tidak sahih lah, hadis ni tidak boleh dipakai lah, macam-macam lah hadis ni. Dalam Bukhari pun tapi tak betul hadis ni. Riwayat Abu Hurairah saja ni, orang lain tak ada riwayat lagu ni. Macam-macam lah yang dikata, tapi itu tidak benar berlaku tu. Lepas tu kita tengok, dia kata apa yang suruh selai pulaknya. Dah tahu dah, lalat tu lah yang bawa macam-macam penyakitnya, bawa wabak, bawa macam-macam penyakit. Tiba-tiba suruh selai pula, nak bawa penyakit, dia kata. Dia kritik lah hadis. Sebenarnya tak betul tu kritik tu. Satu dari segi kesahihan dia memang sahih. Bukan sini saja, ramai lagi orang lain pun yang riwayat. Dalam kitab-kitab lain pun ada. Memanglah hadis ni dari segi sahih. Tak boleh nafi. Tapi apakah dia termasuk dalam masalah i'tiqad? Tidak, ni bukan masalah i'tiqad. Tidak masalah i'tiqad. Kalau kita tak percaya hak ni pun, kalau kita tak tahu buat ni, tak ada satu.
Tetapi apabila orang cerita hadis ni, jangan main-main. Kalau kita tidak ada alasan yang kukuh, yang kemah, tak boleh. Kita nak tolak tak tu kalau tak boleh. Atas alasan ini, hadis ini tidak mutawatir, hadis ini hadis ahad saja, maka kita nak tolak sewenang-wenang. Tak boleh. Kita nak kata tidak sahih, biar ada sebab nak kata tidak sahih. Maka dia kata gitu saja, tak boleh. Lepas tu kata apa ni dibawa penyakit ke apa. Hak tu setakat pengetahuan kita. Kita tidak tahu lagi hak sebut dalam hadis ni ada penawar pula tu. Tak tahu. Sebagaimana kita sudah maklum, ni Imam Bukhari nak isyarat lah ni. Sebagaimana pada binatang tu ada racun dia, ada bisa dia, ada juga penawar. Ada juga penawar. Begitu juga pada lalat ni pun dia ada juga. Cuma kita tidak tahu. Tidak tahu tu kesilapan kita. Ilmu kita tak sampai ke situ. Bukan makna benda tu tidak wujud, tidak ada. Dan bukan mesti kita kena pakai hadis ni pun. Kalau kita tidak berselera nak minum dah air tu, tak sah minum. Tak sah minum. Mudah je. Apa sampai kita sampai menolak hadis tu? Tak kena. Kita tak seminum, bukan dia kata mesti kena minum juga. Ada, tidak. Dan bukan hadis ni menunjukkan molek lalak ni. Kalau kita biar banyak lalak. Biar banyak, biar kita kotor belakang sekeliling ni, biar banyak lalak. Cara senang kalau masuk dalam minuman kita boleh amal hadis ni selai. Apa dia kata lagu tu? Tak ada siapa dia kata Nabi suruh bersih semua. Ni sekiranya berlaku, sekiranya ada, maka ginilah. Dan dia nak isyarat kepada pada lalat tu ada penawar dia. Dan benda ni orang tidak tahu dulu. 2 abad yang lalu orang tak tahu. Nabi SAW raya. Kalau nak kira pada masa tu patut orang kritik dah. Tapi orang ngaji molek, orang tak kritik kecuali pupuk sesat. Kritik tak tu kalu lah. Tapi kalau orang ngaji molek, tak ada siapa dia pun pertikah hadis ni. Dari segi kesahihan dia kau dulu, tak ada siapa pertikah. Dari segi tak masuk akal kau, tidak mungkin, ke mustahil ke benda ni, tak ada siapa dia pertikah. Kemudian baru ada. Tapi 2 abad kemudian ni orang sudah jumpa dia juga. Orang sudah jumpa dia. Orang sudah tahu dah. Jadi penawar ni banyak ni. Kepada luka-luka lama jadi penawar lalat ni. Lepas tu dia terbukti pula dah, memang ada racun, ada virus pada sebelah sayap dia tu. Sebelah lagi tu kalau kita selai antivirus ada pula. Dia boleh menghilangkan. Sekarang ni orang belajar khusus pula dari satu bidang tu. Racun nak lawan, kuman nak lawan dengan kuman juga. Satu bidang khusus pula. Apa yang peliknya benda lagu ni? Apa yang pelik? Bahkan Nabi SAW telah mendedahkan kepada kita satu rahsia. Sebagai isyarat, banyak lagi pada benda-benda lain kalau kita kaji. Ada benda ni. Kalau kita kaji. Cuma, itu ada pada dia. Macam mana kita nak ambil? Kita nak ambil penawar dia tu, antivirus dia tu. Macam mana kita nak ambil? Itu kena belajar suku lah pula. Kita nak ambil. Kemudian racun dia ni dia boleh bawa ke mana? Lepas tu kalau kita bubuh penawar dia tu, jadi hilang racun. Kita boleh ambil sebagaimana orang boleh ambil daripada binatang-binatang yang lain, bisa dan boleh diproses. Hak ni pun boleh diproses. Apa salahnya? Boleh diproses. Tak timbul dah masalah lalak ni banyak ke apa, Islam ni kenal kalau boleh lalak ni banyak. Tak timbul tu. Allah SWT buat ada hikmat dia. Dan tidak semesti hikmat ni kadang-kadang penawar yang ada pada dia tu bukan sekadar boleh merawat penyakit yang dibawa oleh dia saja, tidak. Penyakit-penyakit lain banyak lagi boleh dirawat juga dengan penawar yang ada pada dia. Cuma orang tak jumpa sebab orang Islam tidak kaji. Orang Islam dulu pun kaji dah, kaji pun tak jumpa lagi. Kena teruslah kajian. Ini di antara bagi kita mukjizat Nabi SAW. Dia royak benda yang orang lain tak royak. Pakar kuman, pakar virus pun tak jumpa lagi, tak royak benda ni. Dia royak dulu. Apa salah? Apabila orang kaji betul hak dia royak. Baiklah. Ni habislah cerita ni, habis dah. Bab Abu Tib, bahagian perubatan dan penyakit ni sudah habis dah. Lepas pada ni kita boleh libas.
cara pakaian pula. Dah segan ni nak berjanguk dah lah pula. Sifat manusia dah. Kalau dah segan, kalau dah sakit duk terlantar tu tak ada nak janguk, nak pakai lecu ke, nak pakai kau-tuga ni tak ada tak ada dah. Tapi kalau dah segar kah, pasal dia dah manusia. Nak pakaian lah pula. Sesuai tu bab. Baiklah. Apa ni bara'ah ikhtitam ni. Ni bab ni. Apa penutup dia? Ia mengisyaratkan kepada habis bab ni atau isyarat kepada mati? Banyaklah. Sakit ni sendiri bab ni, seluruh bab ni sakit ni antara hidup dengan mati. Sakit ni hakikatnya. Situ pun isyarat dah tu. Ya, kalau kita nak kira hak akhir, iaitu lalat tu jatuh dalam bekas air. Itu punca dia mati juga tu. Punca dia mati. Lalat tu mati. Tu kalau lalat dia ada sebab untuk kematian dia. Padahal dengan selah dalam air setara tu pun mati dah dia. Kita pun nak mati ada sebab juga. Kalau jatuh dalam telaga, kalau jatuh dalam tempat lagu ni, hak padan dengan kita lah, dengan ring kita. Tak padan dengan ring kita mati. Supaya tak padan dengan ring lalat mati. Maksudnya dalam air segelas ya padahal. Air dalam segelas mati dah dia. Kita pun lagu tu juga. Walaupun lebih besar daripada dia, gagah sikit pada dia pun. Umur kita ni pun pada umumnya lebih panjang daripada umur dia. Umur dia pendek. Tetapi ada sebab-sebab musabab belaka nak mati ni. Kalau dah sampai masa nak mati, terus duduk berubat lah mana. Ubat mari setara mana pun. Pandai setara mana pun mati juga. Hak je berubat tu sendiri. Hak pandai tu pun mati. Ada satu, jatuh. Yang keduanya, wafil akhar da'an, pada yang satu lagi tu ada penyakit, ada racun penyakit. Ini menyebabkan orang ni mati. Penyakit menyebabkan orang ni mati. Ataupun pada falyaghmishu, selah dalam air. Sesuatu yang bukan tabi'i dia hidup dalam air. Kalau kita selah mati. Ikan tu tak kira lah. Dia kalau kita letak atas darat pula jadi mati ya. Kalau kita pun jenis selah dalam air ni mati. Dia nak isyarat kepada mati juga. Selam. Manusia ni kalau selah dalam air, tidak ada sebab-sebab yang menghalang dia daripada dia lemas, maka dia boleh mati. Kalau mati lalat, orang tahu saja. Thumma liyatrahu, hendaklah dia buai lalat. Tapi kalau manusia mati, walaqad karramna bani Adam, Allah SWT kata kami memuliakan manusia ni semasa hidupnya dan selepas mati dia kami memuliakan. Kita tak boleh tahu kau si lagu tu, tak boleh. Budak kecil kau, orang setara mana, kau kafir kau, tak boleh. Nak tahu tak tu kalau tak boleh. Kita kena hormat dia sebagai manusia. Maka adalah dalam agama ni ajar pada kita cara-cara macam mana nak menguruskan jenazah tu, nak mengebumikan dia bagaimana cara apabila mati. Isyarat lah banyak ni, banyak. Wallahu a'lam.